Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ni kita baliklah untuk modul yang ketiga, yakni konsep perubatan. Benda ni penting sebenarnya sebab yang ni ibu kepada segala kunci rawatan-rawatan yang kita akan belajar selepas ini. Kalau konsep ni kita tak faham, sampai ke sudahlah kita tak tahu ubat tu apa ke benda. Okey, kita tengok sini. So dalam bidang perubatan ni dia mesti melibatkan antara dua individu lah, yakni perawat dan juga pesakit. Dia tak boleh perawat-perawat, dia tak boleh pesakit-pesakit. Haru biru nanti. Jadi pesakit ni bila dia nak berubat, soalan yang ustaz akan tanya lah pada pesakit, kenapa awak nak berubat? Jadi mestilah jawapan dia sebab saya sakit lah. So sakit tu mesti ada simptom. Mesti ada simptom. Kalau tak ada simptom, orang jangan saya sajalah. Sebab kita akan jumpa juga makhluk-makhluk yang macam ni. Boleh tak cek saya? Awak ada simptom apa? Tak ada apa-apa, cuma nak cek sesaja je. Orang tak buat kerja gila macam tu. Orang tak buat. Paling kurang kita ada syak lah. Kita ada syak, kita ada simptom. Maka kita layak untuk berubat. Dan orang tu layak untuk berubat. Tu cerita dia. Dan kita ni sebagai perawat, dan menjadi tugas kita bukan pakai rawat je, tak boleh. Sakit tu ke? Tak boleh. Kita kena diagnose dulu. Berarti kata lain, diagnose ni scan lah. Scan lah. Diagnose ni bahasa moden sikit. Okay, baik. So, kita sebagai seorang perawat ni, kita akan diagnose simptom yang ada. Dan kita kena ada ilmu lah untuk tahu simptom-simptom tu. Apa benda simptom ni? Simptom ni adalah gejala ataupun tindak balas sakit yang dialami oleh pesakit tu sendiri. Kalau yang sakit tu mak dia, takkan kita nak scan anak dia. Kita scan orang sakit lah. Itu cerita dia. Jadi bila lepas kita dah scan, maka kita kena kenal pasti penyakit tu apa. Dan kalau kita dah kenal pasti penyakit tu apa, barulah kita kenal pasti kaedah apa kita nak mengubat. Kita nak ubat pakai cara mana. Sebab ada juga yang kita tak tahu. Kita tak tahu sakit tu apa, kita pakai hentam kromo. Itu yang next week datang lagi Rukiah. Next week datang lagi. Tapi kita pakai hentam je. Bukanlah tak boleh cara tu. Tu kaedah tawakal lah. Tapi orang kata kerja gila lah. Buat benda yang kita tak pasti. Sebab tu bila kita nak berubat ni, kadang-kadang kita kena ada insting. Aku boleh buat tak ni? Kita kena ada insting. Berserah tu bab lain. Berserah pada Allah tu selepas kita ikhtiar, selepas kita doa, baru kita berserah diri. Tapi kalau kita tak tahu benda kita nak buat, orang tak panggil berserah diri. Orang panggil cari penyakit. Tak maulah macam tu jadi bila kita dah tahu apa kaedah yang kita nak ubat, barulah selepas itu barulah pergi kepada doa dan juga tawakal lah. Sakit pula, bila dia dah ada simptom, baru dia pergi berubat. Berubat tu apa benda? Berubat ni maknanya rela diri tu diubati supaya dapat cari penawar ataupun kesembuhan dia. Itulah berubat. Macam kita pula seorang perawat ni mengubat ni apa dia? Mengubat ni setelah kita kenal pasti penyakit tu dan kita kena tahu kesesuaian yang mungkin. Kena ingat kena ada kat belakang tu yang mungkin. Sebab bukanlah 1% kita tahu. Rawatan atau yang sesuai dengan simptom yang kita tengok tu. Sebab kalau bidang klinikal sekalipun, bukan semua doktor tu tahu penyakit tu boleh ubat dengan kaedah-kaedah tertentu. Walaupun diorang ada SOP, Standard Operation Procedure, langkah-langkah pada penyakit ni, kaedah ni, dia tetap meletakkan kemungkinan juga sebenarnya. Adalah menjadi salah kalau kita letak 1% yakin, tak boleh. Sebab kesembuhan tu milik Allah. Kena faham yang tu. Tapi walaupun pakai modal tu, tetap kena ada usaha dulu. Tak boleh usaha tidak kesembuhan milik Allah. Tak boleh lah. Kita kena berusaha lah. Sebab nasib satu kaum tu dia berubah kalau dia usaha untuk ubah nasib dia sendiri. Itu kata Allah. Kena faham yang tu. Jadi kalau tengok dekat chart Ta'am ni, seorang perawat ni, sebelum ini Ustaz dah ajar tentang ilmu alam jin, tentang pertahanan diri. Sekarang kita di fasa yang ketiga lah, fasa perubatan, fasa yang paling utama sekali. Tapi sebelum masuk fasa ini, dua benda ni, pengetahuan dan pertahanan ni, kena tahu. Sebab itu asas kepada kaedah rawatan gangguan. Kalau tak tahu yang ni, tak boleh nak ubat. Tak boleh. Walaupun kamu doktor sekalipun, kamu tak belajar tentang basic.
Yang pasal gangguan ni, kamu tak boleh rawat gangguan. Kamu akan berawat cara medikal kamu lah. Yang ni khususiah untuk rawatan gangguan. Okey, baik. Dan seorang pesakit pula, yang pertama sekali, kalau dia kena penyakit, kena berikhtiar, kena usaha. Tak boleh pakai rendah diri begitu, tak boleh. Kena istiqamah. Bila suruh berubat, makan ubat. Buat rawatan kat rumah, buat. Kena berdoa juga. Jangan berharap pada perawat. Sebab ada pesakit ni, dia letak 100% pada perawat. Kira pergi masuk pusat rawatan, kira nak baik dah lepas tu. Mana boleh macam tu. Kalau terus boleh baik, Alhamdulillah. Tapi kalau tak baik, ada tak kena lah tu. Dan juga harus bertaubat. Takut-takut sakit tu adalah punca kifarah diri sendiri. Wallahualam. Jadi kena tahulah. Fungsi kita sebagai seorang perawat dan fungsi sebagai seorang pesakit. Dan hal ini kita boleh ketengahkan dalam dakwah kita kepada pesakit. Kena teranglah kat dia. Kenapa awak nak berubat? Apa simptom awak? Ini soalan-soalan yang kita akan tanyalah. Kita tengok lebih dalam lagi. Apakah yang dikatakan sakit? Sakit ni ada dua. Yang pertama, dia kena penyakit klinikal dulu. Ataupun kita panggil konvensional. Kemudian dia akan pergi kepada gangguan. Contohnya, dia ada masalah emosi. Emosi asalnya psikiatrik punya kes. Penyakit dalaman dari segi klinikal. Boleh dirawat dengan ubat. Tapi sebabnya mungkin keadaan persedaran dan sebagainya, maka dia pun kena gangguan juga. Sebab apa? Makhluk halus ni tengok badan dia lemah dan dia boleh tumpang. Yang kedua dipanggil penyakit gangguan, kemudian pergi kepada penyakit konvensional. Pada dia gangguan dulu, contohnya kena sakit sihir, saka sebagainya, timbul kesan-kesan penyakit konvensional macam barah, naik kegatalan. Dan kita akan belajar macam mana kita nak bandingkan antara dua jenis penyakit ni. Sebab tu apa-apa hal sakit ni kita tengok simptom dia. So simptom ni ada 3 jenis lah. Yang pertama rohani, yang kedua jasmani, yang ketiga persekitaran. Dari segi rohani ni maknanya faktor dalaman, yakni emosi, perasaan. Diorang tu akan ada kemurungan, akan rasa tekanan, tidur terganggu dan akan ada perubahan kelakuan. Boleh jadi agresif, boleh jadi kerasukan, histeria. Dan dari segi akidah pula, biasanya dia akan was-was lah. Dia akan ganggu ibadah. Semayang entah berapa rakaat tak ingat. Puasa tak puasa dan sebagainya lah. Dan juga dia akan ganggu dari segi amalan. Nak berzikir je sakit. Nak baca Quran je sakit. Okey, dari segi jasmani pula, biasanya dia akan timbul simptom-simptom klinikal. Contohnya orang yang kena santau. Orang kena santau ni, bila didiagnos, doktor akan kata awak kena penyakit hati. Ada satu kes lagi ustaz pernah handle kes sihir, rupanya penyakit tuberculosis, penyakit TB tulang. Padahal sihir. Dan juga kesan daripada jasmani juga akan timbul penyakit tanpa punca. Sakit tapi tak tahu sakit apa. Bila cek bakteria tak tahu jenis apa. Itu antara kesan jasmani. Dan juga kesan persekitaran, environment. Dari segi masalah silaturahim terputus. Tak boleh rapat dengan bini, dengan anak sebagainya. Hilang masalah kerezekian. Bila berniaga, orang tengok kedai tutup, tak laku. Dan hilang keupayaan. Nak buat kerja tak boleh. Nak keluar rumah jadi takut. Itu antara faktor lah. Antara simptom-simptom yang kita boleh tengok secara overall. Secara ringkas. Diagnose. Scan. Scan ni ada 3 kaedah sebenarnya secara am. Yang pertama, kaedah rohaniah. Kaedah rohaniah ni terbahagi kepada 2, iaitu kebatinan dan juga tenaga dalam. Benda ni berbeza. Kalau siapa yang pernah pergi seminar idam, ada diterangkan lah. So memang Ustaz takkan terang detail sebab nak terang ikut online ni susah lah juga. Cuma nak beritahu nama je lah untuk makluman. Kaedah batin ni sama ada boleh kaedah berkudun, kaedah terawangan, ataupun kaedah istikharah. Yang ni Ustaz akan ajar, walaupun ada orang dah tahu. Kaedah mimpi, insyaAllah Ustaz akan kongsikan amalan untuk dapatkan petunjuk dari mimpi ni. Kaedah ilham, menajamkan idea-idea sekiranya kita jumpa simptom-simptom tertentu, ataupun firasat, ataupun fikiran, supaya lebih kuat. Ini insyaAllah akan diajar.
Dan tenaga dalam ni pula adalah scanning dari segi tapak tangan. InsyaAllah kita akan cuba belajar melalui online ni. Cara kita melihat rundungan mata dan juga membaca fikiran. Bukan baca fikiran apa benda dalam fikiran orang tu, bukan. Kalau ustaz boleh buat macam tu memang sedap lah. Kita dah boleh agak lah. Esok saham berapa, forex bila. Best lah. Tak adalah. Maknanya membaca fikiran ni adalah kita membuat kontak melalui tenaga dalaman dengan pesakit tu. Untuk kita test keupayaan sekiranya ada makhluk dalam tubuh dia. Okey. Untuk scanning ataupun diagnos jasmani ni, kita menggunakan 5 panca indera yang memang Tuhan bagi pada manusia. Yang pertama kita lihat, kita perhatikan jasad dia, zahiriah dia macam mana. Yang kedua kita dengar cara dia berbual, ataupun kalau gangguan tu di rumah, waktu-waktu bunyi dan sebagainya. Yang ketiga kita hidu. Mungkin hygiene, masalah kebersihan, masalah bau, jenis-jenis bau. Contohnya kalau macam tempat-tempat yang ada langsui contohnya, biasanya dia akan keluar bau bunga tanjung antaranya lah. Sentuh, menggunakan touching, tak kira lah sama dengan tangan kita ke, dengan pen ke sebagainya. Bila kita touching tu, ada tindak balas touching tu macam mana pesakit tu. Dan juga rasa lah, mungkin dari segi makanan dia, apa-apa kita test bagi dia minum air, tengok macam mana air yang dia rukiah macam mana kesan dia. Dan juga dari segi diagnos jasmani, kita boleh menggunakan kaedah titik saraf. InsyaAllah yang ni Ustaz akan cuba. Sebab kaedah titik saraf ni banyak gambar rajah. Jadi banyak benda nak kena mengeditnya. Ataupun kaedah tanda anggota. Yang ni pun sangat lama nak belajar. Cuma Ustaz akan sentuh sikit lah beberapa yang penting. Kaedah-kaedah nak baca iridologi mata macam mana. Refleksologi, poin tapak kaki, tapak tangan. Kaedah acupressure, kaedah mengurut. Kita tekan poin ni, ni sebab dia. Kita tekan kat sini, ni sebab dia. Contohnya orang yang ada masalah di bahagian payudara. Kita tak perlu pegang payudara dia. Kita cuma perlu pegang ataupun touch dia punya bahu sebelah kanan. Sama juga saraf dia. InsyaAllah yang ni pun Ustaz akan share. Dan juga masalah sendi dan tulang. Yang ni Ustaz dalam tengah tepi lagi. Nak share macam mana. Nak share tapi tak reti nak share. Kita tengoklah video ke macam mana ke. Cara kita nak mengesan. Sekiranya ada gangguan-gangguan di celah-celah sendi yang duduk pada tubuh pesakit tu. Okay, baik, yang terakhir sekali adalah kaedah moden lah, iaitu menggunakan mesin. Biasanya Ustaz akan tanya dulu, awak dah buat blood test ke belum? Mungkin ada pesakit yang memerlukan MRI macam kena kanser. Kalau ada masalah tulang retak, suruh dia pergi x-ray dulu. Kalau ada masalah otak, suruh dia CT scan dulu. Kalau ada masalah saraf, suruh dia pergi neurologi dulu. Kalau ada masalah kulit pucat dan sebagainya, suruh buat toksikologi dulu. Dan satu alat yang moden tapi boleh dibawa ke mana-mana menggunakan mesin meridian scanner. Mesin ni dulu Ustaz ada jual, tapi sekarang dah tak ada dah sebab lost contact dah dengan orang tu. Dan masa tu pun ingat sebelum lost contact memang ada orang dah kehabisan sumber dah nak jual kat mana. Harga ni, alat ni dalam 1000 lebih lah harga dia sekarang. Senang ni, kalau kita ada alat ni, kita cuma perlu tapak tangan sakit, kita boleh scan untuk simptom-simptom awal. Okey, bila kita dah diagnose, kita dah tengok simptom-simptom dia, maka kita kena buat kenal pasti. Kenal pasti sama ada yang pertama, ini masalah klinikal ataupun masalah gangguan. So, kalau klinikal, it's better rujuk pada hospital ataupun klinik lah. Cuma kalau kita ada tahu sedikit kaedah-kaedah secara tradisional, kita boleh guna kaedah herbal dan sebagainya. Kalau gangguan, dia tak akan lari daripada 4 jenis cabang ni. Yang pertama, masalah sihir, masalah khayal orang. Masalah sihir ni, dia ada 2, sama ada kehendak tukang sihir tu ataupun mungkin pelepasan. Pelepasan ni bermaknanya nasib tak kena. Pergi ke tempat yang kebetulan orang pelepas hantar. Kena kat kita, tak pasal-pasal. Itu dipanggil pelepasan lah. Maknanya mungkin keadaan masa tu kita jadi mangsa tanpa disedari. Kita tak bergaduh dengan siapa-siapa. Dan orang tu pun tak nak tuju siapa-siapa. Dia pakai lepas je. Dia kat begitu. Ataupun yang kedua, kaedah saka. Kaedah saka ni adalah warisan belaan lah. Warisan belaan daripada keturunan sebelumnya, daripada ayah, atuk, nenek dan sebagainya. Dan dia perturunkan sama ada dia sedar ataupun tidak sedar. Yang ni kita akan belajar one by one, insyaAllah. Dan juga yang ketiga, gangguan tumpangan. Tumpangan ni jin yang pilih mangsa dia. Kehendak jin itu sendiri, yang ni subjektif. Subjektif ni maknanya
kita pun tak tahu kenapa jin tu suka. Ataupun amarah, nak marah kita ganggu tempat dia ke, kita pergi roboh rumah dia ke secara kita tak tahu. Ataupun seteru, mungkin dia berdendam dengan kita pernah bunuh anak dia ke, ataupun dia nak test kita, dia nak uji. Dan last sekali kadang-kadang jin ni suka bergurau. Tapi bergurau jin ni faham sendiri lah macam mana. Dia kasar sikit lah. Dan terakhir sekali adalah amalan pesakit tu sendiri. Ini bahan ilmu lah. Ilmu mungkin dia tahu salah ataupun dia tak tahu ilmu tu salah. Contohnya ilmu sangat tubuh kalau di sebelah Kuala Timur, lepas bersalin dan hari tu tak ada nak pakai menjagani, semua ni pakai ilmu. Jadi bila pakai ilmu dia kejadian nak tara balik. Sedangkan dia tak tahu ilmu tu, bila dia amal, memang abdomen yang penting tu akan mengecut. Tapi sebenarnya yang mengecutkan abdomen tu adalah bantuan jin. Bila hari ketua ni tenaga dah tak ada, nak jin tu pun nak tumpang makan semua dah tak kuat dah, maka dia akan start buat onar. Dia masalah dekat situ lah. Jadi ilmu ni ada yang dapat melalui adat, ada yang minat, contohnya silat sebagainya, ilmu bidan dan sebagainya, ataupun untuk tujuan peribadi, mengamalkan ilmu seri muka yang salah. Ilmu seri muka ada juga yang Islamik. Nanti kita akan belajar insyaAllah. So kalau kita dah kenal pasti mana simptomnya, maka mudahlah kita lepas ni nak rawat. Rawat ni cabang dia lagi besar. Lagi besar rawat. Okey, mengubat dan berubat. Kenapa dia setara? Kalau kita tengok dekat graf sini, dekat chart ni, sebenarnya dalam konteks perubatan alternatif ni, mengubat ni daripada perawat 30%. Berubat ni 70%. Kenapa 30%? Sebab dia berubat pada keadaan masa yang tertentu. Kalau berubat ni pula, sakit ni balik ke rumah, tak settle lagi. Kena minum air, ruqyah, mandi, ada amalan-amalan yang suruh dibuat. Maka kena buat lah. Dia tak adalah harap 100% kat perawat saja. Jadi, dalam konteks berubat dan berubat ni, pecahan dia terbahagi kepada 3. Yakni konvensional. Konvensional ni moden lah. Rawatan klinikal. Mungkin bergantung dengan ubat-ubatan, ada kaedah pembedahan ataupun ada terapi kaunseling. Kalau tradisional ni pula, dia rawatan asal, rawatan sebelum wujudnya lagi kaedah konvensional. Kan orang-orang dulu pun sakit juga, macam mana dia handle. Itu rawatan tradisional. Sama ada melalui ruqyah, doa ataupun jampi, atau menggunakan herba-herba, ataupun ada amalan pantang larang tertentu, yang ni tak boleh makan, yang tu boleh makan, yang ambil yang ni, ambil yang tu. Dan antara kaedah tradisional juga menggunakan kaedah sunnah, berbekam, ataupun kaedah rawatan Cina, akupuntur, ataupun terapi saraf tulang, ataupun kaedah-kaedah lain, Ayurveda dan sebagainya. Itu antara cabang kaedah tradisional. Dan last sekali adalah alternatif. Alternatif ni dia gabungan konsep di antara konvensional dan juga tradisional. Contohnya macam chiropractic. Chiropractic ni asal ilmu dukun lama, ilmu patah. Tapi bila dibuat syllabus, dibuat SOP, ada strategik kaedah bagi penyakit khas, maka dijadikan sebagai kaedah moden. Contohnya macam massage sport. Yang tu sebenarnya kaedah moden tu. Asalnya mula-mula sebenarnya kaedah tradisional. Kaedah salin darah. Beberapa hospital pernah buat, ambil darah orang lain, disalin untuk membuang toksik dan sebagainya dalam darahnya asal. Kaedah vitamin nutrisi. Asalnya kalau kaedah tradisional ni makjun lah. Cuma makjun ni tidak ada sukatan. Kalau vitamin nutrisi ni dia akan buat, contohnya satu pil tu mesti 3 mg contohnya. Maka spesifik bahan tu mesti akan sama. Sebab dia ada standard yang memang dikhaskan. Dan last sekali macam akupuntur elektrik. Akupuntur ni kaedah asal kaedah Cina. So dia menggunakan gelombang elektrik sebagai tambahan untuk mempercepatkan lagi proses akupuntur tu. Itu antara kaedah berubat ataupun berubat yang kita akan belajar pada sesi akan datang, insya-Allah. Jadi insya-Allah untuk modul berikutnya ni, segala bahan yang kita akan pelajari adalah based on semua cata-cata yang Ustaz terangkan pada hari ini. Kita pergi kepada sesi jawab soalan.